Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya terlebih dahulu nak memperkenalkan diri Dr. Jafri Ahmad, Pegawai Perubatan PKU UUM. InsyaAllah pada hari ini ditugaskan untuk bercakap dan berkongsi sebanyak berkaitan dengan penyakit kencing manis dan darah tinggi dan kesan-kesannya kepada pengidap dan kepada masyarakat kita keseluruhan. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan berkongsi maklumat-maklumat terkini kerana buat masa sekarang ni masyarakat kita, masyarakat kampus sebahagiannya dikehendaki untuk melakukan ujian screening yang mana sebahagiannya telah melalui dan masih lagi program screening ataupun profil berjalan. Jadi insyaAllah pas di akhir sesi nanti kita akan berkongsi dan kalau ada soalan-soalan yang akan berbangkit kita akan berikan ruang untuk tanya soalan, insyaAllah. Jadi kita akan menggunakan slide sebagai panduan dalam ceramah ini, dalam isyarat pagi ini. Ada, Mak masih ada kan? Ada. Ada kan? Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, penyakit kencing manis dan darah tinggi seperti yang kita tahu penyakit yang common daripada dahulu dan pada perbincangan pada pagi ini saya akan sentuh berkaitan dengan yang pertama sikit sebanyak epidemiologi dalam berkaitan dengan penyakit ini, bagaimana untuk mendiagnosakan penyakit-penyakit ini, faktor-faktor penyebab, kaedah rawatan yang terkini dan cara-cara menanganinya, cabaran-cabaran yang kita hadapi dan di akhir sesi penutup dan soalan-soalan. Okey. Di mana yang kita tahu, penyakit kencing manis dan darah tinggi ini adalah merupakan non-communicable diseases yang mana penyakit yang daripada dahulu semua orang tahu dan dia merupakan satu penyakit yang global pandemic. Dalam 21st century ini yang dia merupakan the top 10 penyebab kepada kematian di seluruh dunia. Walaupun sekarang ni kita diberi cubaan penyakit COVID-19 dan ramai orang agak lupa tak membicarakan penyakit kencing manis, tak sibuk dengan kita menghadapi penyakit COVID-19. Dan kita tahu bahawa peningkatan kes ini di seluruh dunia lebih kurang 425 million, iaitu 88% dewasa yang berumur antara 20-79 tahun mengalami penyakit kencing manis. Dan di Malaysia tidak terkecuali, nanti kita akan tengok melalui National Health Mobility Survey menunjukkan bahawa peningkatan kes berbanding dengan tahun-tahun yang lepas.
Di Malaysia sahaja tengok 2017, penyakit ini lebih kurang 3.4 million diabetes dan dijangka akan mencapai 6.1 million pada 2045. Manakala hypertension, darah tinggi, National Health Mobility Survey menunjukkan pada 2015, prevalent ialah 35.3% yang lelaki dewasa berumur 18 tahun ke atas. Biasanya dua penyakit ini dia tidak wujud berseorangan ataupun asing. Dia biasanya bersama comorbid condition. Kalau ada hypertension, biasanya ada diabetes sebaliknya. Dan juga akan ada comorbid yang lain seperti hyperlipidemia dan obesity. Berdasarkan kepada National Health Mobility Survey yang telah dilakukan pada tahun lepas, 2019, lihat kepada statistik hypertension, ada peningkatan daripada 2015 6.1 million kepada 6.4 million. Persentage lebih kurang sama. Kalau diabetes juga meningkat, tengok persentage. Kira 13.4% kepada 18.3%. Dan juga obesity dan hyperlipidemia. Hyperlipidemia, kolesterol nampak ada penurunan. Tetapi sebaliknya, kajian kita di UUM menunjukkan peningkatan. Dan agak memberikan suatu nanti cabaran kepada penyakit kencing manis ni, didapati bahawa lebih kurang 49% penyakit diabetes yang mana dia mengalami penyakit ini tetapi tidak dikesan dan tidak menjalani ujian ataupun pengesanan awal. Ini merupakan satu cabaran. Nanti di akhir sesi kita akan sentuh. Ini daripada National Health Mobility Survey 2019. So, penyakit yang saya katakan tadi, diabetes, hipertensi, kolesterol, yang mana merupakan entiti penyakit yang sukar untuk dipisahkan. So, daripada data yang ditunjukkan, lebih kurang 1.7 juta orang mempunyai 3 penyakit ini serentak. 3.4 juta Malaysian mempunyai 2 faktor risiko. Jadi ini amat membimbangkan dari segi jumlah penduduk ataupun rakyat kita yang terlibat dengan penyakit ini. Dan ditengok peningkatan daripada kencing manis, 1 daripada 5 dewasa di Malaysia mengidap diabetes. Tengok daripada trend 2011 meningkat 11.2% kepada 13.4% 2015 dan 2019 meningkat lagi kepada 18.3%. Ini trend yang amat membimbangkan. Tengok obesity. Lakunya peningkatan daripada 2011 hingga kan kita tengok 1 daripada 2 dewasa di Malaysia adalah dalam kategori berlebihan berat badan atau obes. Nanti kita akan tengok daripada statistik profil yang kita buat di UUM pada tahun lepas 2019 yang telah pun dibentangkan oleh pengarah kita Dr. Hadi. Kita akan tengok nanti. Profil kesihatan staf UUM 2019 banyak
1,728 staf yang berumur 40 tahun ke atas. Tapi bagi saya 40 ni agak lewat. Mungkin next year mungkin kena bawa turun kepada 30 kerana kita dapati sebahagian besar daripada kurang 40 pun berpenyakit. Nanti kita akan berbincang melihat kepada golongan yang berisiko. Lebih kurang 94% sahaja yang hadir untuk melakukan screening dan didapati 14.8% mengalami penyakit kencing manis dan membimbangkan pre-diabetic state juga amat tinggi. Lebih kurang 205 orang. Dan melihat kepada paras kolesterol, 1% yang punya kolesterol yang tinggi. Obesity melangkaui National Health Mobility Survey, 77%. Dan juga persentage untuk darah tinggi 31%. Bersamaan dengan peratus ataupun kajian yang secara nasional menyeluruh. Okey. Berbincang berkaitan dengan penyakit kencing manis. Kencing manis ini, type 2 diabetes ini merupakan suatu keadaan di mana disebabkan oleh paras gula yang berlebihan, yang sentiasa berlebihan di dalam badan kita dan akan memberikan implikasi kesan jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Secara majoritinya, kebanyakan pesakit tidak tahu dan dia mengidap penyakit kencing manis. Majoriti asymptomatic. Okay? So yang ada simptom ni biasanya dalam keadaan yang dah lambat. Biasanya kalau kajian menunjukkan bahawa bahagian daripada sakit yang hadir yang mana dah mengalami simptom, biasanya dah ada komplikasi. Komplikasi yang melibatkan buah pinggang, mata dan sebagainya. Okay. Tanda-tandanya dahaga yang sentiasa dahaga, minum air banyak, biasanya poliuria, letih, rabun mata dan mengalami kerap jangkitan, terutama jangkitan urin ataupun jangkitan kulit fungal. Okey, siapa yang sepatutnya perlu menjalani screening? Kiranya sakit ataupun individu yang mengalami simptom-simptom yang saya nyatakan tadi, tak kira umur. Kadang-kadang muda 20-an perlu hadir segera untuk melakukan screening. Dan bagi asymptomatic yang dewasa yang mengalami overweight or obese, BMI 23 ke atas ataupun ukur lilit pinggang bagi perempuan 80 cm, kalau lelaki 90 cm dan juga mempunyai risiko-risiko yang akan dinyatakan kemudian perlu hadir untuk menjalani screening. Okay. Ini bukan 40, umur 40 ni. Okay, apakah risiko dia? Sekiranya kita mempunyai saudara mara, ibu bapa yang mengalami diabetes, kita berisiko tinggi, ataupun kita pernah mengalami penyakit jantung, cardiovascular disease, ataupun pesakit yang mengalami hypertension dan juga grup yang impact glucose tolerant atau impact fasting glucose. Kalau sekiranya sebelum ini kita membuat ujian-ujian ini dan juga pesakit yang mempunyai paras kolesterol baik yang rendah, triglyceride yang tinggi, pesakit ataupun orang yang mengalami obesiti yang ketara, severe obesity, ketosis nigricans ni perubahan pada kulit terutama pada tengkuk, dan juga perempuan yang telah melahirkan anak, berat anak 4 kilo ke atas
dan mengalami diabetes waktu mengandung, polycystic ovarian syndrome, iaitu sindrom di mana adanya peningkatan hormon lelaki akibat daripada ovary yang menghasilkan hormon androgen yang berlebihan, dan juga bagi orang yang kurang aktif amat berisiko untuk hadir melakukan screening. Sekiranya orang yang tidak ataupun penama ataupun individu yang tidak mempunyai risiko ini, tetapi bagi yang berumur 30 ke atas perlu menjalani screening. Jadi saya syorkan bagi staf yang 30 dan tidak berisiko, kalau ada risiko sila tampil untuk kita screen di PKU. Kalau yang umur 30 ke atas, kita screen. Kalau sekiranya normal, kita advise untuk annually screening. Cek secara berkala setiap tahun. Okey. Ini secara kasar berkaitan dengan cara kita nak diagnose lah. Kalau sekiranya patient ataupun penama mempunyai simptom, sesiapa yang mempunyai simptom yang saya nyatakan tadi, kita akan buat test secara sama ada fasting ataupun random. Kalau sekiranya paras gula waktu fasting melebihi 7, memang kita confirm diabetes. Kalau kurang daripada 7, kita akan buat test, challenging test minum air gula. So random, prosesnya sama. Kalau melebihi 11.1, joli. Sebab kita nampak ada few cases yang main, kita test 15, 18, agak tinggi. Okay? So, kalau random 11, kurang daripada 11, kita akan buat tolerance test. Ini agak terperinci flowchart di sini. Secara kasarnya, bagi sesiapa individu yang ujian darahnya venous plasma glucose yang melebihi 7 waktu fasting, dia merupakan kategori yang diabetes, dan juga random melebihi 11.1. Kalau sekiranya di antara yang sekarang kita bimbang ialah dari segi pre-diabetic, di mana fasting level melebihi 6.1 sampai normal. Kita tengok di sini kurang daripada 6.1. Impact fasting 6.1 hingga 6.9. Impact glucose tolerance 2 hours atau 7.8 hingga 11. Diabetes, kalau fasting melebihi 7, dan kalau 2 hours post glucose melebihi 11.1. Yang diabetes ini kita tahu juga menunjukkan bahawa peratusan yang meningkat, dan amat membimbangkan ialah pre-diabetic punya keadaan di mana ramai juga yang terlibat. Pre-diabetes ataupun early diabetes, di mana blood glucose melebihi daripada normal. Normal yang saya nyatakan tadi itu kurang daripada 6.1 fasting, tetapi dia below di diabetic threshold. Diabetic threshold ialah 7. So, berdasarkan kepada WHO, orang-orang yang mengalami impact fasting glucose ataupun impact glucose tolerance test juga berisiko untuk mengalami diabetes. Dan dianggarkan 5 hingga 10% impact glucose tolerance mengalami diabetes setiap tahun. Jadi 70% daripada golongan ini, kalau sekiranya tidak diberi rawatan, sama ada non-pharmacological approach secara pharmacology ataupun tidak, dia akan develop full-blown diabetes. Ini merupakan suatu keadaan yang
membimbangkan. Because the pre-diabetes also meletakkan kesan kepada risiko untuk cardiovascular outcome dan juga microvascular complication. Microvascular ni retinopathy, masalah mata, masalah buah pinggang, dan didapati secara globalnya prevalent impact glucose tolerance ini lebih kurang 7.3% terkini, lebih kurang 352.1 million penduduk dunia. Kalau dicampurkan dengan tadi total diabetes 425 million, total lebih kurang 700 lebih juta yang terdedah kepada masalah diabetes. Okey. Darah tinggi didefinisikan sebagai persistent elevation of systolic blood pressure melebihi 140 systolic atau diastolic 90 measurement, dan bacaan itu diambil 2 kali dalam 2 separate occasion, dalam 2 keadaan yang masa yang berbeza. Jadi pemeriksaan blood pressure ini perlulah diambil peluang untuk setiap daripada kita, tak kira umur, untuk hadir supaya kita boleh melakukan pemeriksaan supaya nak memastikan reading kita. Sebab saya dapati walaupun sebahagian staf yang tidak mencapai 40 di sini, kebanyakan tidak perasan dan bahawa blood pressure dia orang ni dalam keadaan yang agak tinggi. Okay. BP check for every adult above age 18 years at least once as part of the annual health screening. Mana kata 18 tahun ke atas, kita perlu check. Lepas tu, tiap tahun kita advise untuk check juga bagi mana yang golongan yang berisiko tinggi, ketika ada sejarah family history, obese, dan those yang the high risk of high blood pressure. Sepatutnya screening itu perlu dibuat secara lebih kerap. Okay. Okay. Ini merupakan tabel yang menunjukkan bahawa klasifikasi ataupun pembahagian diabetes. So target secara baiknya blood pressure ini optimal kita target ialah 120/80. So kalau tengok di sini di Malaysia lebih kurang 30.7% sahaja penduduk Malaysia mempunyai optimal blood pressure. Normal blood pressure 120 systolic hingga 129, diastolic 80 hingga 84, 25%. And the rest yang macam ni pre-hypertension 130, 139, diastolic 85, 89, 18.6%. So yang pre-hypertension ini juga berisiko untuk dapat full-blown hypertension kalau sekiranya tidak diambil perhatian, penjagaan. Stage 1, 140 sampai 159. Stage 2 lebih tinggi dan stage 3 persen juga ada. Dan berdasarkan kepada pemerhatian saya di UUM ini agak tinggi stage 2 dan stage 3. Biasanya comorbid yang banyak termasuk diabetes, hyperkolesterol dan obesity. Dan isolated systolic hypertension juga bagi umur yang meningkat umur melebihi umur 50, biasanya mudah untuk mendapat systolic hypertension. Juga perlu diberi perhatian untuk mendapatkan rawatan. Mana kata systolic tinggi, diastolic dia rendah. Okay?
Apakah komplikasi-komplikasi diabetes dan juga hypertension? Sebab yang kita sebut tadi, dua-dua ni depa ni berkawan. Jadi payah kita nak asingkan. Jadi, kalau ada darah tinggi, kencing manis mesti bersama. Lepas tu dia main dengan yang lain juga, kolesterol. Main dengan yang lain pula obesity. Yang ni mempercepatkan proses. Jadi kesan metabolic disease ni secara amnya yang kita takut jantung, stroke, peripheral vascular disease, jantung, stroke, peripheral vascular disease. Jadi dua-dua penyakit ni, depa ni pakat-pakat boleh memberikan kesan sama ada 2 ke 3 kali ganda kepada jantung. Kita tengok diabetes ni kalau ikut stratifikasi bahayanya, dia kata heart disease equivalent. Makna kata kalau ada diabetes, banyak kes yang P lah. P itu pimpinan yang kesan tu ialah jantung. So makna kata banyak yang kes yang because of mortality tu jantung. Okey. Kesan-kesan yang lain iaitu macrovascular. Macrovascular ni dia attack kepada mata, retinopathy, nefropathy buah pinggang. Sebab patient yang mengalami kes-kes diabetes untuk mendapat end-stage renal failure adalah lebih kurang 5 kali ganda. Okey? Kita kena cepat sikit lah. Banyak slide lagi. Okey. Berdasarkan statistik kematian 2018, kita tengok serangan jantung punca utama kematian. Jumlah kematian yang tengok kat sini 2017 lebih kurang 13,000. Meningkat lebih kurang 0.7% berbanding 2016. Meningkat saja. Kalau share ni meningkat tak apa. Kematian meningkat, kita tak mahu. Okey. Ini yang membimbangkan. Putusan online 20 November 2018 menunjukkan bahawa purata umur pesakit jantung koroneri di Malaysia 59 tahun, jauh lebih muda berbanding negara maju, kata EPM. Ini sebab apa? Sebagian besarnya berkaitan rapat dengan gaya hidup seseorang individu. Penyakit tak berjangkit ni, misalnya kencing manis tinggi, darah tinggi tak terkawal, kolesterol, berat badan yang berlebihan. So, kita tengok daripada 2007 meningkat 54% 2017. Membimbangkan. Baik lelaki ataupun perempuan. Meningkat. Okey. Malaysians developing heart disease at younger age. Tengok Oktober 10, 2018, Malaysians are developing heart disease at a younger age compared with their peers in other countries. Citing Health Ministry Statistics, National Health Institute IJN, consultant cardiologist Datuk Dr. Ahmad Khairuddin Muhammad Yusof said in 2017. Malaysians develop heart disease at the age of 58 compared to populations in Thailand 65, mainland China 63, Western countries 66, and Canada 67 or 75, the latest one. Tengok Malaysia. Okey. So melihat kepada statistik tadi amat-amat membimbangkan. Jadi kita perlulah bagi perhatian apakah faktor-faktor yang boleh mencetuskan kepada masalah penyakit ini, yang mana darah tinggi, kencing manis ni memang kita kata semua orang tahulah. Jadi secara ni kita nak sembang berkaitan dengan pengurusan lah. Cara macam mana kita nak menangani penyakit ini. Umumnya semua penyakit ini kita approach secara non-pharmacological dululah. Okay? So kita tahu bahawa obesity tadi berisiko untuk memberikan kesan kepada hypertension.
So kalau yang obesiti ni biasanya BP memang tinggilah, susah nak kawal pula tu. Okey. Jadi dia tengok kalau kita kata pemakanan yang memang tidak stabil memberikan kesan untuk berisiko untuk meningkatkan berat badan. Statistik menunjukkan bahawa 50% daripada penduduk Malaysia mengalami obesiti. Macam tadilah yang kita buat kajian di UUM lebih kurang 70% lebih, lagi tinggi. Dan 20% mengidap kencing manis juga angka tertinggi di rantau Asia Tenggara. Okey, yang ni yang National Health Mobility Survey tadi. Kalau kita dapat menurunkan berat badan 4 kilo, insya-Allah BP reading juga dapat diturunkan. Okey, ini merupakan amalan yang tak berapa baguslah. Jadi makan malam ni sekali-sekala bolehlah. Tapi kalau duk makan malam tiap-tiap malam ni, tengok makan malam merupakan punca obesiti, risiko cepat mati. Ni bukan saya kata ni. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noh Hisham berkata, budaya makan malam menyumbang kepada pengambilan sajian berlebihan, menyebabkan tubuh tidak menggunakan kalori berlebihan dan disimpan sebagai lemak dan badan. Lemak boleh guna tak apa, ni tak boleh guna. Ia menyebabkan kesan. Fakta kajian Malaysia Adult Nutrition Survey pada 2014, dianggarkan 31.9% orang dewasa makan lewat malam. Tinggi tu. Ratusan tinggi di bandar. Bandar ni mudah dapat lah. Sebab ni, tapi lah ni PKP lah. PKP dia jadi ni juga lah, makan di rumah pula. Kajian Tolin terbitan The American Journal of Clinical Nutrition 2009, tabiat makan malam meningkatkan risiko obesiti. Okay? Jadi inilah makanan favourite kita, nasi lemak, ni sate, ayam goreng. Jadi kita perlu, bukan tak boleh makan. Ni orang lagi kata tak boleh makan pula, tapi kita kena limitkan, limitkan makan. Okey. Okey. Faktor kedua, tadi saya kata kurangkan berat badan. Yang kedua, kita perlu kurangkan pengambilan garam. WHO telah mencadangkan supaya menghadkan pengambilan sodium lebih kurang 1 teaspoon per day, lebih kurang 5 gram per hari lah untuk bagi dewasa. Kajian juga menunjukkan bahawa dengan pengurangan pengambilan garam ini, tekanan darah lebih dikawal lah, mudah dikawal. Yang ketiga, bagi yang non-Muslim, elakkan mengambil yang bagi yang nak ambil tu hadkan, jangan berlebihan. Okey, bagi yang non-Muslim lah, bagi yang Muslim elak, betul elak lah. Di segi melakukan aktiviti fizikal secara kerap, disyorkan supaya at least 150 minit satu minggu. Hari-hari lagi bagus. Makna kata lagi kerap kita buat lagi bagus. Bagi yang ingin menurunkan berat badan secara efektif, perlu buat aktiviti secara moderate intensity. Makna kata every day. Pastikan jangan ada skip 2 consecutive days. Makna kata 2 hari, kalau tak buat 2 hari, kita rasa kurang. Kita rasa something tertinggal. Perlu kita buat exercise. Bakat-bakat main kat UUM ni, kemudahan banyak. Kena guna. Boleh jogging merata tempat oleh anak. Okey. Kajian mobiliti kebangsaan 2015 mendapati 40% golongan dewasa tak aktif, kurang bersenam. Malas nak bersenam. Okay? Jadi ini merupakan suatu faktor yang ni lah. Jadi sekali kita tengok apakah saranan oleh kerajaan lah. Okey. Saya tak tahu dia punya perkeliling ni sampai tu pun tak, tapi yang ni saya dah tunjuk dekat pendaftar kita. Okay? Senaman ringan atau X break 15 minit semasa waktu bekerja. Dimaklumkan bahawa kerajaan telah bersetuju untuk menggalakkan semua pejabat kerajaan dan swasta mengadakan sesi senaman ringan atau X break selama 15 minit setiap hari semasa hari bekerja. Jadi bla 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 ni, tapi kena pandai lah, makna kata
ketua jabatan ni kena pandai atuk lah. Jangan kata nak buat break apa nama jalan tak kerja ni jabatan tak kerja, orang nak main burusan tak boleh. Jadi kita pandai-pandai adjust lah. Tapi tak tahu perkeliling ni diguna pakai tak di sini lah. Ini 17 April 2019. Okay. Senaman ringan bermaksud aktiviti fizikal bersesuaian dilaksanakan untuk tempoh pendek semasa waktu bekerja. Ice break kan. Rasional ni lah. Mobility Survey 2015, 33.9% anggota pengetahuan awam dan 29.6% swasta tak aktif. Ni bahaya. Okay. Malaysia antara 10 negara tertinggi di dunia belanja merawat penyakit diabetes. Ni membimbangkan ni tengok 435 juta. Lebih kurang berapa? 16% daripada bajet kesihatan rawat di Cimane. Terutama di PKU ni pun tengok ubat yang paling banyak berjalan, ubat di Cimane lah. Tapi nak dimaklumkan bahawa ubat kita bagus-bagus belakang. Saya kita bincang berkaitan dengan ubat. Ubat ni kalau nak dapat di hospital pun susah. Ini banyak ubat-ubat yang canggih. Sebab tu bila bawa pergi hospital, dia kata dapat di mana? Dapat PKU. Kami sini susah nak dapat ni. Ubat Genomic, Genovia, Jardiance, mana nak dapat tempat lain. Insulin yang kita bagi kan. Okey. Okey, mengamalkan cara pemakanan yang sihat. DASH approach. Apa dia DASH ni? Dietary approaches to stop hypertension. Jadi, lupa saya nak sebut tadi ni. Kajian National Health Mobility Survey juga menunjukkan bahawa pengambilan fiber di kalangan Malaysia ni amat kurang. Tapi kalau makan buah ni, makan tu terlajak pula lah. Durian dia balun kira, tak mau jugalah kan. Jadi kita balance kan. Bila durian tu makan jugalah, ingat lah kan. Diet rich in fruits, veggie, whole grain, legumes, seeds, nut, fish and dairy product, low in meat, sweets and alcohol. Ini yang disarankan lah. Kalau ikut dia punya jumlah tu, dietitian 20 ke 30 gram per day. Bagi memudahkan masyarakat mengamalkan amalan sihat, pemakanan sihat dengan praktikal, Kementerian sudah memperkenalkan pinggan sihat Malaysia dengan konsep suku-suku separuh sejak 2016. Apa dia suku-suku separuh ni? Macam bajet suku-suku separuh ni. Okey, pinggan sihat Malaysia lah. Isikan dalam pinggan kita lah ni. Suku pinggan dengan ikan atau sumber protein. Suku apa-apa sumber protein. Isikan suku pinggan dengan nasi atau sumber. Kita ni kadang-kadang bukan suku. 3 suku dengan nasi. Itu balik kan. Suku dengan nasi. Isikan separuh pinggan dengan buah atau sayur. Ni nampak dapat contoh menu dia. Tengok lah. Tengok. Kalau ikan temenu sekok sini. Nasi ni satu cup sudah lah ni. Satu cup ni. Ni sayur banyak ni. Sayur ulam macam ni. Sayur tak apa-apa macam sayur boleh. Ni setengah pinggan ni. Nah. Contoh. Ni. Satu cup nasi. Bukan 3 cup mah. Ni sayur, ulam, ikan. Setengah ikan ke apa ke. Rasa sepinggan ni kalau beli ni RM5 boleh ikut sayur banyak ni. Dengan ulam-ulam ni. Boleh sekali makan. Okey. Dietary potassium intake. Menurut kajian, kalau kita ambil makanan ataupun buah-buahan yang mengandungi potasium yang tinggi ni, dia boleh menurunkan tekanan darah dan juga mengurangkan risiko untuk stroke 24%. Ingat tu. Tapi makan ni jangan terlajak banyak pula. Contohnya yang buah-buah yang mengandungi potasium tinggi, pisang. Dia balun satu sikat mana boleh kan. Jadi makan tu ala kadar lah, kita balancekan lah. Ni macam nuts, legume tu baguslah. Okey, smoking. Smoking baru ni Dr. Saleh dah cakap dah. So ramai yang dah ikut ni.
apa nama tu, saya cuma nak sentuh sikit lah, tengok ni, hisap rokok ni. Apa bahannya dalam rokok ni, tengok ah. Semua bahan-bahan yang guna ni untuk cuci tandas ni, tengok ni. Ni racun roket pun ada, toilet cleaner, apa lagi ni. Jadi banyak dalam ni. Sanggup ke kita nak masukkan ni dalam paru-paru kita ni kan? Jadi faktor smoking ni pun kita kena bagi perhatian lah. Perlu kita stop lah. Sebab benda ni memberikan implikasi kepada apa nama kesihatan kita. Okay? Malaysia sudah menandatangani Inisiatif Pertubuhan Kesihatan Sedunia berhubung Konvensyen Rangka Kerja Kawalan Tembakau yang menyasarkan negara bebas rokok menjelang 2045. Tak tahu nak bebas nak ni. Lah ni kita kena tengok trend menurun ataupun tidak. Okay? Universiti mesti tegas dalam menguatkuasa larangan rokok. Tak tahu dalam kita punya tempat ni. Nanti kena panggil IK kat luar ni mai tengok. Supaya ada penguatkuasaan lebih lagi kot. Kuala Lumpur, Universiti Awam dan swasta digalak melaksanakan penguatkuasaan larangan rokok di universiti secara lebih tegas pada tahun ini. Timbalan Menteri Kesihatan Lee Boon Chye berkata walaupun peraturan larangan merokok di kawasan institusi pendidikan tinggi awam dan swasta telah buka kuasa sejak beberapa tahun lalu, penguatkuasaannya masih longgar. Ini saya sebut ni sebab apa? Yang ni campur-campur dengan penyakit yang kita sebut tadi tu memberikan masalah. Okey, pengurusan stres dan relaxation teknik terapi. Saya perasan kalau ikut kajian ni sama ada kaedah teknik yoga dan sebagainya, dia tak ada secara impact directly lah menurunkan mortality. Tapi ada a few cases yang di UUM ni yang mana saya perasan duk check dengan saya, check BP suboptimal, taklah tinggi, tak makan ubat. Okey. Pensyarah apa semua yang main sebelum tu check okey, tapi bila kita dengar-dengar ada stroke, ada jantung, yang tu kita bimbang. Jadi most likely stres ini memberikan impak yang besar. Jadi kita haraplah dari semua staff, semua apa nama bos-bos dan juga staf bawahan wujudkan suasana harmoni di tempat kerja. Jangan bagi tekanan kepada baik kepada apa nama atas ataupun yang bawah. Jadi perlu kita apa nama work as a team untuk memastikan supaya stres ni tak bawa balik ke rumah dan stres ni tak bagi kesan kepada kesihatan. Sebab ramai juga yang duk main mengadu kat kita ni stres, kebanyakan ada yang pegang jawatan dan sebagainya tu bila cek BP melompat tinggi. Itu kita bimbang. Jadi apa nama perlu bagi kita semua baik di peringkat atasan ataupun staf apa nama pelaksana memastikan bahawa proses kerja ini tak memberikan kesan. Sebab adalah kes yang stres kerja tak berhenti siang malam nak berhabis kerja, tengok-tengok stroke. Tu tak mau lah. Kan? Ada yang main-main tu pening. Ingat pening biasa. Cek tengok. Buat MRI stroke. Okey, ini bahaya. Okey. Kita dah cakap berkaitan dengan non-pharmacological. Jadi sekarang ni dari segi aspek farmakologi. Farmakologi saya tak nak sentuh secara mendalam lah. Sebab kita tahu ubat di UUM ni antara ubat yang terbaik. Baik ubat darah tinggi ataupun ubat kencing manis. Sebab tu bukan saya nak beritahu sebab ramai yang bila pergi ke hospital makan ubat apa, ubat ni. Ataupun bila pergi outstation habis ubat nak beli, tahu mahal. Sebab tu kita perlu appreciate. Lepas tu kalau apa nama bagi yang kita kata perangkat awal, mana kata baik tahap yang awal, baik darah tinggi ataupun kencing manis, biasanya kita akan start dengan monoterapi. Okay, monoterapi. Monoterapi ni mana kata satu jenis ubat lah kalau diperlukan. Okay. Kalau pemantauan tu dibuat secara berkala dan didapati adanya apa nama peningkatan ataupun tak respon, so perlu kita combine. Sebab berdasarkan kepada praktik kita, kombinasi ini diperlukan cumanya nak memastikan kesan-kesan itu tidak ada kesan sampingan yang berat lah, yang mana menyebabkan pesakit
tak boleh comply ataupun makan ubat. So, untuk makluman, seperti mana yang saya nyatakan tadi, ubat ni mahal ya. Sebab kita guna tu ubat yang agak latest, yang mana di hospital jangan guna. Jadi pastikan kalau ada masalah dari segi tolerance ataupun kesan-kesan, so maklum kepada doktor balik untuk kita buat pemeriksaan semula supaya ubat itu kita boleh tukarkan. Jadi ada kes-kes yang kita mulakan, biasanya ubat ni kita mula untuk 2 minggu. Lepas tu kita akan pantau balik. Kalau sekiranya ada respon yang baik, kita akan teruskan. Kalau ada masalah, kita akan tukar ataupun kita akan ubah kepada ubat yang lain. So, bagi diabetes, yang mana ubat-ubat yang kita bagi ni tak boleh mengawal. Ini merupakan challenging tadi ni yang saya kata nanti kita sentuhkan. Yang mana memerlukan insulin bila mana penyakit diabetes ini target kita perlu letaklah untuk mencapai sasaran bila kita buat pemantauan. Jadi kalau sekiranya setiap kali main tu kita tanya dari segi pemakanan, dari segi aktiviti fizikal, jaga tak makan, buat aktif tak. Jadi kalau sekiranya pemeriksaan pesakit sudah pasti makan ubat mengikut yang disyorkan, jaga pemakanan, masih juga tak terkawal, maka kita akan syorkan untuk mengambil insulin. Ini cabaran-cabaran yang saya nyatakan tadi. Cabaran-cabaran dia, kebanyakan kes diabetes dan darah tinggi ni, undiagnosed diabetes dan juga hypertension ni, agak tinggi di kalangan masyarakat kita. Sama ada secara sedar ataupun sengaja tak mau main itu ada juga. Jadi agak tinggi, maka kita pihak kesihatan mengesyorkan supaya golongan ini tampil untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan screening, terutama yang berisiko tadilah. Makna kata umur 30 bagi yang dewasa ni, kalau tak ada risiko, hadir untuk kita cek gula, cek blood pressure. So, kalau ada masalah tu kita akan cek yang lain lah. Ada kolesterol dan sebagainya. Kalau melihat kepada statistik rawatan tadi tu, sakit yang dalam rawatan yang tak mencapai target. Jangan kata dah dapat penyakit ni kita mengambil ubat, kita rasa happy. Yang menjadi masalahnya bila mana dalam rawatan sekalipun kita perlu memastikan bahawa target ataupun matlamat untuk kita merawat itu tercapai. Iaitu melalui profil yang kita buat secara berkala lah. Kadang-kadang tu bila kita cek sikap denial daripada pesakit tu, itu pun satu. Compliant pun ada juga. Compliant ni makna kata makan ubat tak seperti yang disyorkan. Kalau ada masalah, perlu hadir kepada berjumpa doktor semula yang memberikan ubat, memaklumkan ada kesan-kesan. Doktor akan memastikan sama ada kesan itu, adakah kesan daripada ubat itu ataupun tidak. Okey. Jadi kajian menunjukkan bahawa lebih kurang 23.8% saja yang menjalani rawatan yang mencapai target. Itu tinggi ni. Dah lah tak didiagnose pun tinggi, tak dapat ni pun dikesan pun tinggi, dan yang dapat rawatan pun tak mencapai target pun tinggi. Jadi kita agak kecewa lah dengan keadaan ini. Jadi saya pohon kepada kawan-kawan semua yang mengalami masalah ini supaya memastikan kita approach ataupun pendekatan tadi tu menyeluruh, nak memastikan supaya target yang kita letak tu capai. Tengok darah tinggi pun sama, lebih kurang 37.4% saja mencapai target. Target dia tu 140 and 90 and below. Okay? Dan ini yang saya nak sentuh yang berkaitan dengan penggunaan ubat seperti herba, macam-macam ubat lah. Tongkat Ali lah, cacit Fatimah, macam-macam lah. Apa lagi yang dalam yang kita guna ni. Berkaitan dengan traditional
apa nama, dan juga apa nama, complementary medicine ya. Tidak ada kajian yang sekarang ini yang membuktikan apa nama, kesan secara saintifik lah. Masalahnya penggunaan ubat herba dan juga suplemen ini memberikan implikasi yang besar kalau sekiranya dia memberikan kesan toksisiti kepada hati dan juga buah pinggang. Okay? Kemungkinan dia ada kesan. Ada kesan menurunkan darah, apa nama, blood pressure ataupun menurunkan paras gula. Tetapi yang membimbangkan tidak ada kajian yang secara saintifik membuktikan bahawa dia itu tidak ada interaction kepada badan kita, kepada ubat-ubatan yang kita ambil. Okey? Jadi itu merupakan cabaran bagi kita sebab ramai yang duk ambil ubat suplemen ni. Jadi dia duk ingat ambil suplemen tak apa, tak memberikan kesan kepada masalah buah pinggang, masalah hati. Tapi sebaliknya, sebab depa duk ingat makan ubat konvensional ni, makan ubat apa yang apa nama, ubat yang kita provide di PKU ni memberikan kesan kepada buah pinggang. Tapi sebaliknya, ingat tu, sebaliknya. Ubat-ubat herba itu yang memberikan kesan sebab dia tidak menjalani ujian klinikal secara detail. Sebab itu American Diabetes Association juga menunjukkan bahawa tidak ada pun apa nama, supplementary ataupun ubat-ubat herba yang lain, termasuk juga macam cinnamon, yang lain-lain itu tidak memberikan kesan yang saintifik yang boleh membantu. Jadi ubat-ubat yang kita provide inilah yang terbukti di samping melalui pengamalan cara hidup yang sihat tadi, insya-Allah kita dapat apa nama, memastikan supaya penyakit yang sudah lama wujud dalam masyarakat kita ini dapat kita jaga, mengelakkan daripada komplikasi yang kita alami. Kalau kita tengok di sekitar kita, kawan-kawan kita sebahagiannya telah meninggalkan kita akibat daripada penyakit ini. Okay? Jadi sama-samalah kita mengambil iktibar supaya kita apa nama, memastikan pengambilan ubat secara lebih berjadual, dan kalau sekiranya ada masalah pesakit yang kita tengok yang ada ke PKU yang tak boleh kita nak apa nama, rawat secara efektif, so kita akan syorkan, kita akan rujuk untuk apa nama, pemeriksaan lanjutan, termasuk juga seperti memerlukan insulin dan sebagainya. Okey. Okey. Kita dah sampai kepada di penghujung sesi. So kita tahu bahawa penyakit apa nama, diabetes dan hypertension ini ialah non-communicable diseases yang makin meningkat kalau berdasarkan kepada statistik yang saya nyatakan tadi, dan juga apa nama, profile yang kita buat di GUM. Kalau this time, the current profile pun saya tengok, last year tak ada gula, hari ni tahun ni dah ada gula. Nampak makin lama makin meningkat. Jadi makna kata peningkatan penyakit ini secara global, kita sama-sama ambil berat. Jadi NCD ni seperti bom jangka, tunggu masa. Jadi kita perlu bagi perhatian secara terperinci, secara apa nama ni. Jadi pendekatan kepada rawatan ini adalah holistik. Baik daripada segi apa nama, cara amalan hidup kita, cara pemakanan kita, cara kerja kita, dan juga dari segi apa nama, kalau sekiranya kita telah mengalami penyakit ini, kita perlu mengambil ubat dan juga mengamalkan apa nama, aktiviti cara hidup sihat, dan apa nama, perlu membuat pemantauan dari masa ke semasa. Jadi saya rasa setakat itu sahaja yang saya boleh kongsi. Kalau sekiranya di akhir ini ada apa-apa persoalan,
yang kita boleh kongsi bersama. Ada soalan boleh di-type kepada saya dan insya-Allah saya akan jawab yang mana yang saya boleh jawab. Sebelum tu saya lupa berkaitan dengan gadget untuk buat pemeriksaan BP ya. Ramai dah ni yang beli gadget ataupun alat-alat instrumen ataupun digital BP set tu. So digital BP set ni memang disyorkan guna di rumah yang biasa sama ada apa-apa brand yang validated brand lah. Mana kata yang divalidkan oleh kita punya ni hak yang berautoriti. Tapi penggunaan seperti dekat jari, dekat wrist, dekat apa semua tu tak disyorkan. Okey, yang letak measurement dekat pergelangan tangan tu memang tak disyorkan. Itu tak accurate. So boleh guna kalau nak check BP lah. Dan juga kalau nak monitor sugar pun bagus dapatkan ni, tapi perlukan kalibrasi lah, calibration. Pastikan alat tu sentiasa dalam keadaan yang perfect. Okey. Soalan kat mana? Ni stop sharing. Okey, ada soalan di sini saya baca. Uh, Nama lah. Dr. Jeffrey, kalau ambil 3 in 1 coffee, 2 cawan satu hari, adakah ini akan meningkatkan risiko diabetes? My fasting blood sugar 5.4. Thank you. Okay, this is a good question. So caffeinated drinks, sometimes bagi sesiapa yang caffeine light, ni dia boleh ambil. Tapi kalau macam 2-3 kali satu hari ni, it's not good lah. It's once a day, as long as kita tengok dia punya ni aktiviti kita fizikal, perlu pantau sugar dan juga bukan routinely kita ambil lah. Sebab ada kawan kita yang ambil kopi ni sampai 3-4 kali. Last year, my check this year, sugar 12 lebih. Okay? Jadi kadang-kadang tu kena balancekan dengan aktiviti. Okay? Fiber yang doktor bagi tahu tadi jenis yang macam mana, bagus adakah dijual di farmasi jenis tersebut. Okay. So, natural fiber itu yang penting. Natural fiber ni makna kita daripada sayur-sayuran dan buah-buahan lah. Okay, sebab dia kalau yang produk fiber ni sebenarnya tak recommended. Kalau kita boleh ambil secara natural melalui sayur-sayur itu lebih baiklah. Adakah ubat darah tinggi memberi kesan sampingan kepada buah pinggan jika diambil dalam tempoh yang lama? Okey, ini yang saya nyatakan tadi. Biasanya uncontrolled diabetes dan juga hypertension akan menyebabkan kesan buah pinggang. Okay, sebaliknya kalau sekiranya kesan daripada tidak darah tinggi dan juga kencemasan yang tak terkawal, bila mana kesan buah pinggang sudah ada, kita perlu adjust ataupun tengok macam setengah-setengah ubat yang mana kalau metformin contohnya, kalau buah pinggang sampai stage yang teruk mungkin perlu di stopkan lah. So far, ubat yang kita menjalani kajian secara saintifik, insyaAllah tidak memberikan kesan. Okay. Ada lagi soalan? Rasanya tidak ada kot setakat tu saya. Okay, kalau sekiranya ada soalan-soalan yang berkaitan dengan ni, kalau yang tak sempat ataupun ingin bertanya ataupun soalan itu timbul kemudian, tu boleh forward mukakan kepada kita di klinik hadir sama ada berhadapan ataupun melalui telefon. Dan kena ingat sebab di sini kita tak buat kajian, lagi satu saya akhirkan, kesan diabetes ini juga membimbangkan terhadap kepada erectile dysfunction, masalah yang lain lah. Diabetic food pun ramai yang buat dressing, cuci dan sebagainya, kita tengok di sini. Jadi klinik kita pun menjalankan cucian luka, kesan kencing manis, kena potong jari, potong kaki dan sebagainya pun ada. Jadi ada lagi soalan Ada lagi. Okey. Sekiranya menghadapi masalah diabetes kemudian mengurangkan kadar pengambilan nasi secara drastik, adakah ia akan memudaratkan kesihatan?
Okey. So proses diet ni pun perlu yang betul. Ada yang buat secara tidak betul memberikan mudarat baliklah, gastrik dan sebagainya. So penurunan berat badan tu macam saya kata tadi, kalau prevention of diabetes melalui penjagaan pemakanan, berdasarkan kepada kajian, pengambilan fiber yang mencukupi dan juga melakukan exercise secara moderate intensity. Kita target lebih kurang 5 ke 7% penurunan berat badan, insya-Allah kita boleh mengawal gula secara lebih efektif lah, dan juga blood pressure signifikan. Tak perlu secara drastik. Secara drastik ni memberikan implikasi yang agak tidak baik. Dia punya metabolik kita pun jadi haywire. Okay? So target dia around 0.5 kilogram ke 1 kilo dalam masa seminggu. InsyaAllah dia memberikan kesan yang baik. So yang buat intermittent fasting yang cara ekstrim tu bagi saya tidak baik. Tak baik. Okay, soalan lain. Assalamualaikum doktor, sejauh manakah latihan kecergasan dapat menurunkan hypertension? Okay. Itu bergantung pada pelbagai faktor lah. Jadi exercise tadi kalau dilakukan secara berkala, insya-Allah signifikan. Okay? Tetapi melihat kepada jenis exercise, sama ada yang aerobik ataupun ujian anaerobik secara keras, dia boleh membantu secara ni lah. Kita perlu buat secara konsisten, insya-Allah. Kajian menunjukkan bahawa ada penurunan sebab ada staf kita yang mana ambil ubat diabetes, tapi dengan galakan dan juga motivation yang pesakit sendiri, balik melakukan exercise secara konsisten berkala dapat menurunkan berat badan, dan mai sini alhamdulillah ubat tak perlu kita lagi, dan profil menunjukkan normal, blood pressure cantik. Cumanya dalam masa yang sama dia ambil suplemen yang mana kita tak tahu bahan dia. Sebab suplemen ni pengalaman saya ada yang memberikan kesan sampai maaflah bagi yang saya tak nak sebut nama, ada yang sampai menghasilkan kesan kepada deafness, sampai telinga tak dengar, sampai nadi jadi cepat dan macam-macam. Sebab kalau kajian menunjukkan bahawa kebanyakan suplemen dicampur dengan ubat Viagra lah, diuretik lah, ubat ada juga Clavamide lah. Okey, so bahaya ya jangan ambil. Doktor, berapa kadar bacaan gula normal bagi bukan pesakit diabetik? Okay. Ya, kalau paras gula macam kata tadi, fasting should be less than 6.1. Kalau random tadi secara 11.1 ke bawah. Tapi antara 6.1 sampai ke 6.9 high normal. Kita panggil pre-diabetic. Ini pun berisiko tinggi. Okay? Jadi kita pastikan supaya paras yang betul-betul normal tadi, fasting should be less than 6.1. Okay? Okay, saya rasa ada lagi. Panjang. Adakah penyakit diabetes boleh hilang kalau dah kena atau hanya boleh kawal saja? Okey. Ada beberapa kategori lah. Kalau sekiranya macam saya kata tadi, ada staff atau lecturer yang betul-betul intensif mengawal, sebab ada faktor lah. Ada faktor yang kita kata banyak faktor, antaranya keturunan. So, kalau kita jaga, insya-Allah dia punya diabetes itu ada yang dahulunya ambil ubat. Lepas tu bila kita check, kita buat profil, dia punya sugar back to normal, maka kita advise untuk pantau secara berterusan, maka dia boleh stop medication. Itu my experience lah, ada yang boleh stop. Tetapi bagi yang sudah dapat diabetes, mungkin akibat daripada faktor genetik dan juga faktor-faktor yang lain, memang kalau kita check tu secara awalannya paras
gula agak tinggi, sukar. Bila kita buat pemantauan tu memang susah. Jadi kebanyakan kes-kes macam ni tu biasanya memerlukan pengambilan ubatnya secara long term, berterusan. Okay? Ada status-status yang tu lah. Sebab kita tahu diabetes ni merupakan penyakit yang progressively apa nama dia punya pancreatic cell ataupun beta cell tu dia failure, makin lama makin kurang. Jadi makna kata kemampuan pankreas kita makin lama makin down, makin apa nama wean off, makin apa nama ni lah. Jadi penghasilan insulin makin lama makin kurang dalam tahap ini. So kita perlu apa nama pantau untuk memastikan bahawa tahap gula itu dalam keadaan yang normal. Okey. Ada lagi soalan dia. Ada kesan tak ubat diabetik untuk jangka panjang? Contoh kesan kepada buah pinggang. Okay, saya dah cakap tadi, diabetik itu sendiri yang menyebabkan kesan kepada buah pinggang. Kalau kita approach secara holistik, pengambilan ubat, penjagaan pemakanan, exercise, tahap gula yang sentiasa berada dalam keadaan normal, so ubat tidak akan memberi kesan directly kepada masalah buah pinggang. Okay, darah tinggi yang tak terkawal, kencing manis yang memberikan kesan ataupun perubahan kepada organ-organ tadi. Tapi kalau sekiranya macam kata tadi, bila mana long standing diabetes akan menyebabkan buah pinggang sudah mengalami rosak, so doktor akan adjust untuk ubat-ubat tertentu. Contohnya macam saya kata tadi, metformin perlu diberhentikan, okay? Dan insulin perlu ditambah dan sebagainya. Kenapa penyakit selulitis sentiasa berulang bagi penyakit diabetes? Okey. Bila diabetes, dia berlaku perubahan komplikasi tadi, microangiopathy, and then kita punya defense mechanism dah rendah. Okey, sebab tu rawatan kencing manis ni dia memerlukan secara holistik penjagaan kaki, penjagaan apa lagi? Pelbagai penjagaan perlunya berjumpa dengan dietitian kalau sekiranya pemakanan kita tak dapat dikawal. So maka long term keadaan ini kalau daya tahan dan komplikasi ini berlaku, maka selulitis atau penjangkitan kuman itu mudah berlaku. Sebab tu bagi yang mungkin polikontrol diabetes, hygiene perlu dijaga, kesihatan. So kaki terutamanya lah yang perlu, sebab tu dalam diabetes ni dia ada specialize dalam untuk penjagaan kaki. Cara pemotongan kuku dan sebagainya, pakai kasut yang sesuai. Sebab nanti bila dah lama tu kesan-kesan neuropati, kebas dan sebagainya tu kaki tak rasa. So ada staff kita yang mana long standing diabetes tu dia jadi kebas kaki apa semua, pergi demah dengan panas menyebabkan kesan luka. Tak perasan. Okey. Jadi banyak soalan yang tak boleh saya ni kan. Jadi minta maaf kerana masa dah mencemburi kita. Jadi kalau sekiranya ada apa-apa soalan yang mungkin agak ni yang tak sempat saya nak respon di sini, boleh ni kepada kita di sini, PKU. Saya mohon maaf kalau sekiranya sebahagian daripada penyampaian saya tadi mungkin ada yang tak jelas. Kalau sekiranya ada apa-apa persoalan, boleh kemukakan kepada saya ataupun kami di sini. Jadi setakat itu sahaja yang saya rasa boleh saya bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.